Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Yahya dan ini Agenda Awani. Perkara yang perlu kita nilai adalah perkara yang mungkin habis atau yang mungkin tak pernah dan tak akan habis. Kita nak bercakap berkaitan dengan rasuah bersama saya Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hassan yang merupakan penasihat kehormat Pusat Islamisasi Ilmu atau Sentris Universiti Islam Antarabangsa Malaysia IIUM. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Tan Sri kerana bersama dengan Agenda Awani. Pertama sekali, persoalan yang saya bangkitkan, isu-isu utama berkaitan dengan rasuah yang mungkin habis ataupun tidak ini menjadi persoalan. Tetapi secara keseluruhannya bagaimana Tan Sri melihat isu-isu kes-kes yang melibatkan rasuah di Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Ehsan yang saya hormati, mengenai isu-isu rasuah yang dikatakan mungkin boleh ditamatkan atau tidak boleh ditamatkan, bagi saya sebagai seorang tua yang telah hidup selama 79 tahun, saya melihat graf rasuah dan penipuan kuasa dan penyalahgunaan kuasa terus meningkat, bukan menurun, dan ini sangat-sangat membimbangkan. Dan bagi saya dia sudah menjadi suatu kanser dalam masyarakat kita, dan ini yang sangat-sangat dibimbangkan, dan saya harap kita dapat menghapuskan kanser ini segera. Tan Sri, bila kita bercakap dengan kanser, ia mungkin mati ataupun dia mungkin merebak. Bila kita cakap pasal rasuah, kita cakap berkaitan dengan hipokrasi ataupun perkara yang dibuat-buat baik dan juga yang dilihat baik, tetapi ia melibatkan kes rasuah. Tetapi Tan Sri, apa antara sebab kenapa susah sangat benda ini nak habis, Tan Sri? Pada hemat saya, kita merasa amat kecewa lah kerana gejala rasuah ini semakin meningkat. Tetapi kenapa di setengah-setengah negara di barat umpamanya, Scandinavian countries dianggap tidak menghadapi masalah ini? Pada saya, faktor kuncinya bila kesedaran kemasyarakatan itu sudah menjadi suatu budaya, way of life. Artinya menerima rasuah adalah suatu yang tak boleh dibenarkan. Dan kesedaran itu sudah menjadi satu civic consciousness yang menyeluruh, akhirnya menjadi budaya. Di negara kita dan juga di negara-negara yang sedang membangun, rasuah menjadi way of life. Dari kecil sampai ke atas. Makanya susah kita nak benteras. Itu antara sebabnya lah, ada benda-benda lain lagi, insyaAllah. Dan juga bagaimana Islam itu, perspektif Islam contohnya, mengajar kita untuk amalan rasuah ini supaya dihindarkan. Ini adalah perkara yang sepatutnya dituntut dan juga sepatutnya difahami memandangkan Malaysia sebuah negara Islam. Ya, memang kita tahu kalau yang belajar agama lah kan, yang bahawa rasuah ini suatu perkara yang diharamkan. Bukan saja diharamkan, malah hadis Nabi mengatakan bahawa orang yang memberi dan menerima rasuah itu kedua-duanya berada dalam neraka. Dan satu ayat yang tegas dalam Al-Quran mengatakan bahawa jauhilah daripada usaha untuk kamu menyuap hakim-hakim supaya hakim-hakim itu membuat keputusan yang memihak pada kamu. Ya? Jadi sudah jelas pada kita bahawa rasuah itu suatu yang ditegah oleh agama, suatu yang menjijikkan. Tetapi masalahnya ia terus berlaku kerana yang terlibat itu dia melihat kepentingan diri, kepentingan keluarga atau kroni atau parti lebih besar daripada masalah dosa dan pahala. Jadi bagi dia dosa pahala itu kecil lah.
Yang pentingnya apa yang kita dapat dengan kuasa kita ini. Jadi bagaimana kita nak dapat kuasa itu, kita gunakanlah rasuah dan cara-cara yang disebutkan politik Machiavelli ini kan, the end justifies the means. Tujuan menghalalkan cara, itu sudah menjadi perkara biasa. Jadi orang-orang yang terlibat dalam rasuah ini, dia tidak merasa apa-apa dengan ajaran agama. Dia mungkin tahu ini, tapi dosa, pahala, neraka, syurga dia tahu. Tapi bagi dia ni sangat jauh. Yang segera, yang penting yang nampak ialah kuasa, tahta, harta. Jadi itu yang mendorong dia meneruskan. Satu lagi ialah faktor bisikan syaitan yang ada dalam diri itu, dia tidak sedar itu. Jadi kalau orang belajar ilmu agama secara mendalam, dia dapat tahu bahawa kita ada hawa nafsu. Hawa nafsu itu dirangsang supaya melanggar perintah-perintah Tuhan. Dan syaitan membisik-bisik dan memberi gambaran yang sangat-sangat baik, seolah-olah benda itu tidak jadi apa-apa. Ini antara faktor-faktor menyebabkan orang itu terus-menerus melakukan rasuah. Bisikan itu datang daripada apa yang Tan Sri nyatakan tadi. Kuasa, tahta, harta, dan ia akan menimbulkan tujuan untuk menghalalkan cara. Tetapi Tan Sri, bagaimana untuk, kalaulah ada dalam kalangan mereka yang memberi rasuah dan sebagainya, dia menukar sedikit, divert. Oh, ini sekadar pemberian, ini adalah sekadar hadiah. Walaupun ada dalam bisikan hati dia ini adalah berbentuk rasuah, tetapi dia divert kepada perkara yang mungkin menghalalkan mengikut caranya. Itulah, itu yang digunakan, taktik yang digunakan oleh syaitan. Bahawa ini dia mengatakan ini sebenarnya untuk rakyat, kan? Kita buat ini untuk kebaikan rakyat, untuk bangsa kita. Jadi dia sudah jadi suatu retorik yang ahli-ahli politik senang gunakan. Jadi dia buat sesuatu bagi dia, dan mungkin dalam satu sanubari dia ini sebenarnya untuk kepentingan bangsaku, untuk kepentingan partiku, untuk kepentingan negaraku. Jadi bagi dia tidak ada masalah dia buat begitu, kerana ada tadilah bisikan ataupun gambaran yang diberikan bahawa ini sebenarnya untuk kebaikan. Jadi yang tu lesser evil. Dan bila bangsa itu melarat dan itu greater evil. Sebenarnya apa yang dia melakukan menghancurkan bangsa, menghancurkan negara, menghancurkan maruah. Dan ini yang sedang berlaku sekarang ini. Negara kita dianggap antara yang paling korup di dunia. Dan bila satuan MDB kes timbul, kita dikenali dengan negara kleptokratik. Yang pertama, yang kita tak pernah dengar apa perkataan kleptokratik ini kan. Jadi sekarang dah jadi perkara biasa, kleptokrat. Dan tak kena kalau kita tak jaga benda ni, besok lagi ramai kleptokrat dalam negara kita ini. Daripada bangsa kita, daripada orang seagama yang menyalahgunakan ajaran-ajaran agama ataupun digunakan kepentingan agama itu sebagai alasan untuk dia buat benda-benda yang bercanggah sebenarnya dengan agama. Tan Sri, menjadi pemimpin ataupun menjadi ketua itu baik. Menjadi pemimpin yang baik itu adalah satu perkara yang dituntut. Tetapi bagaimana untuk seorang ketua dan juga pemimpin ini perlu dan juga wajar menunjukkan dengan adanya kejernihan, kesucian dalam melaksanakan tanggungjawabnya, dapat menzahirkan sesuatunya nanti dengan sebuah negara, sebuah tempat, kawasan ataupun apa sahaja yang lebih baik tanpa rasuah. Saya fikir ini satu lagi masalah ya, iaitu konsep kepemimpinan ya. Dan dalam Islam, setiap orang itu dianggap sebagai pemimpin, dan setiap orang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kemudian. Dan kepemimpinan itu dalam Islam, janganlah kita mengharapkan untuk menjadi pemimpin. Ya,
Sebab itu Rasulullah SAW tidak mengizinkan Abu Dhar umpamanya nak dilantik sebagai seorang pemimpin. Sebab kata Nabi, ini satu amanah yang berat dan ini akan membawa penyesalan di hari kiamat. Ya? Dan ini akan berlaku melainkan ia dipimpin, melainkan kepimpinan itu berada di tangan orang-orang yang memang ahlinya, yang memang terdidik dengan nilai-nilai murni yang saudara Ehsan sebut tadi, dan dia melaksanakan, berikan tuntutan yang baik, itu okey. Jadi maknanya kepimpinan itu suatu yang tidak direbut dalam Islam. Tapi dalam dunia politik hari ini, kerana kita mengharapkan kedudukan yang lebih baik dengan menjadi pemimpin, niatnya baik, mula-mulanya niat dia baik, tetapi bila dah berada di sana dalam sistem itu, sistem apalagi sistem patronage, yang kita perlu kepada wang untuk terus ke atas. Dan bila terus ke atas, perlu lagi banyak wang untuk terus maju lagi. Dan akan ada patron-patron yang bersedia memberikan wang ataupun habuan atau apa saja untuk mendapatkan perkhidmatan daripada kita. Jadi ini saya kira konsep kepemimpinan ini, sebab itu saya dalam buku yang saya tulis, saya menganjurkan perubahan paradigm shift daripada paradigma kepimpinan ala yang sekular, yang Machiavelli, kepada paradigma kepimpinan profetik, ya, yakni berdasar kepada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau setiap yang nak jadi pemimpin itu berpandu kepada contoh Rasulullah SAW dengan keikhlasannya, dengan kerendahan hatinya, dengan kejujurannya, dengan ketakwaannya, dengan rasa takutnya dengan pembalasan hari kemudian, dengan kesedaran tentang kepentingan menjaga golongan miskin begitu tinggi, ya. InsyaAllah pemimpin baru ini akan membawa negara kita kepada keadaan yang lebih baik dari segi integriti dalam kepimpinan dan dalam pengurusan negara, insyaAllah. Kalau melihat kepada situasi mungkin kritikal dan sebagainya, isu-isu besar berkaitan dengan rasuah, mana titiknya untuk kita merubah semua ini, Tan Sri? Titiknya bagi saya, titiknya ialah budaya tadilah kan. Jadi sebab itu saya merasakan budaya kita sudah rusak. Budaya politik kita sudah rusak. Jadi kita mesti bermula dengan memperbaiki budaya politik itu, ya. Dengan apa itu politik umpamanya, kan? Dan bagaimana kita menjadi seorang ahli politik yang sepatutnya, artinya perubahan minda dan juga perubahan konsepsi tentang politik itu apa, kuasa itu apa, ya? Kuasa itu apa, dan amanah itu bagaimana, dan apa fungsi kita sebenarnya. Bagi saya, kita kena balik kepada apa yang saya namakan worldview Islam. Ya, kita dalam worldview Islam, pemimpin yang hebat ataupun tinggi, pokoknya anda ialah hamba Allah, ya, hamba Allah, yang ditugaskan untuk menjadi khalifah, menjaga alam dan bumi ini sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jadi bagi saya ini basic konsep ni. Nak kena kembali kepada basicnya. Di situ saya fikir kalau tak kembali pada basic, kita akan terus pergi lupa dan sesat di tengah jalan. Dan juga Tan Sri, kalaulah ada 10 orang yang nak menjadi pemimpin, contohnya kalau 10 tidak mengamalkan rasuah dan sebagainya, saya rasa yang bawah-bawah ni tidak akan ikut. Tetapi itulah kejadiannya, dalam 10 mungkin adalah seorang ataupun 2. Bagaimana untuk yang menjadi pengikut, yang menyokong ini supaya
mereka pun faham isu-isu hal-hal yang berkaitan dengan rasuah ini, Tan Sri? Itulah kita ada pemimpin, ada pengikut ya. Dalam parti pun juga begitu. Ada ketua, ada yang pengikutnya kan. Jadi pengikut juga kena dididik dengan cara yang betul. Saya fikir dalam budaya politik hari ini, pengikut tidak didedah kepada satu sistem pendidikan akhlak yang sesuai dengan politik. Ya. Kita boleh cek tiap-tiap parti itu ada tak dia buat satu sistem pendidikan akhlak untuk pengikutnya kan. Jadi pengikut besar dalam budaya politik yang melihat the end justifies the means ya. Dan kuasa itulah yang penting, dan bagaimana kita mendapat kuasa asalkan kita dapat tak jadi masalah. Dan tidak diperbetulkan oleh pemimpin. Tadi kita kata pemimpin pun kena buat perubahan paradigma. Pengikut pun kena ada juga. Sebab itu saya katakan perubahan ini perubahan yang total. Budaya politik keseluruhannya. Malah parti itu sendiri perlu diperjelaskan apa sebenarnya sebuah parti dari perspektif worldview Islam. Dan juga mungkin ada yang beranggapan bahawa rasuah itu diperlukan untuk mendapatkan sokongan sebuah parti, dan juga ada yang beranggapan bahawa rasuah itu diperlukan untuk mengekalkan kuasa dan juga parti. Apa akan jadi kalau tak ada parti-parti di Malaysia ini yang mengamalkan rasuah? Kalau tak ada parti-parti yang mengamalkan rasuah, alhamdulillah kita dalam keadaan yang sangat-sangat baiklah kan. Jadi tapi kita tahu bahawa dalam dunia Islam banyak parti-parti terlibat dengan rasuah ya, sebab berlaku kesenjangan antara idealisme agama dengan praktik politik. On the ground yang berjalan ialah rasuah. Macam mana kita nak naik ke atas kena dengan rasuah. Tapi dalam agama, khatib-khatib, ulama-ulama bercakap tentang kita kita memegang amanah daripada Allah sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah. Tetapi di lapangan itu ceritanya lain sama sekali. Apalagi bila sudah diberikan sogokan untuk mendapat sokongan. Ya. Jadi sogokan untuk mendapat sokongan dalam sistem patronage sudah begitu berakar umbi. Berakar umbi. Jadi yang bawah-bawah pun, rakyat bawah pun mengharapkan sesuatu. Apalagi dekat pilihan raya, dia mengharapkan kain lah, ya, atau beras lah. Jadi maknanya sudah jadi suatu cara hidup begitu, dan orang bawah mengharapkan sesuatu. Jadi soal rasuah itu tidak dianggap perkara yang besar lagi. Tan Sri, macam mana kita nak bezakan, Tan Sri, konsep orang memberi, kita menerima dengan hati terbuka sebagai hadiah dan sebagainya, dengan konsep ini rasuah. Macam yang sebut tadi kan, dapat kain batik, kain plekat, kita rasa rasuah ke ni, Tan Sri? Iyalah. Itu rasuah kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Satu sarung, beras tu kecil-kecilan. Tapi yang menjadi masalah ya besar-besaran. Satuan MDB yang menjatuhkan negara, yang merusakkan bangsa, merusakkan nama. Jadi saya memikirkan soal yang besar-besar. Ya. Yang besar-besar itu dilakukan oleh pemimpin politik, pemimpin negara, pentadbir yang besar-besar. Jadi ini yang membawa kehancuran. Yang kecil-kecil ini barangkali tidaklah begitu bahaya. Walaupun dari segi agama tak boleh ya. Kata kita menerima sesuatu dengan kita tahu orang itu bukan dia bagi dengan ikhlas. Ada kepentingan. Ada kepentingan. Jadi kena ambil kira lah. Tapi bagi saya yang golongan yang bawahan, yang mistik, yang tidak kaya ni, dia bukan
membawa masalah. Yang membawa masalah ialah pemimpin-pemimpin besar dalam negara. Dan juga Tan Sri, apa yang akan jadi kepada Malaysia selepas ini apabila dunia masih lagi melihat jika masih lagi melihat Malaysia sebagai sebuah negara kleptokrasi, pemimpin yang mungkin mempunyai kes-kes rasuah dan sebagainya, isu-isu yang terkait berkaitan hal-hal yang besar seperti yang Tan Sri nyatakan tadi. Saya fikir kalau itu berterusan, kita akan jadi negara paria. Jadi dari segi ekonomi kita memang teruklah sebab foreign investors tidak mahu melakukan investment dalam negara kita sebab kosnya terlalu tinggi. Dia akan cari tempat lain yang mana dia tidak akan meningkatkan kos. Jadi bila ekonomi sudah rusak dan dunia luar tidak percaya lagi dengan kita, kita akan dianggap tidak berharga. Jadi negara yang tidak ada nilai ialah negara yang sudah tidak ada maruah dan ini boleh menghancurkan negara. So itu saya teringat dalam kes ini kata-kata seorang penyair Mesir, Shawqi Bey, dalam bahasa Arabnya berbunyi lebih kurang innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabu dhahabat. Begitulah lebih kurang. Maknanya negara-negara ini, bangsa-bangsa akan kekal selagi adanya akhlak murni. Tetapi bila akhlak-akhlak murni ini sudah luntur, maka negara itu pun akan luntur dan hancur. Jadi itu yang kita rasa sangat-sangat bimbang dan mengharapkan insya-Allah supaya gerakan massa akan wujud di Malaysia ini menentang amalan rasuah, terutama sekali di kalangan ahli-ahli politik dan pemimpin-pemimpin politik, dan parti-parti hendaklah melakukan muhasabah dalam diri sendiri, melihat dalam diri ke mana kita membawa bangsa, negara dan agama dengan amalan-amalan jenayah rasuah ini. Dan juga akhir sekali Tan Sri, kita diwajibkan untuk memilih pemimpin yang baik. Ya, betul. Bagaimana untuk kita menilai perkara ini, terutamanya apabila ia melibatkan rasuah dan sebagainya. Ya. Jadi kita itulah maknanya sebagai pengundi, sebagai rakyat, kita mesti ada senarai ataupun kesedaran dalam diri kita pemimpin yang bagaimana yang akan menyelamatkan kita. Pemimpin bagaimana yang akan menyelamatkan negara. Dan pemimpin bagaimanakah yang akan membawa kita ke tahap yang lebih tinggi sehingga kita menjadi bangsa negara yang dihormati. Jadi maknanya kita mesti menamatkan budaya mengangkat pemimpin kerana dia ini dari keturunan bangsawan ke, kerana dia ini kaya ke, kerana dia ini dapat memberikan kemudahan-kemudahan pada kita, kan? Kerana dia ini kononnya seorang nasionalis yang hebat, kan? Jadi semua ini bagi saya satu kemunafikan, hipokrasi yang dimainkan selama ini sehingga rakyat tertipu. Jadi kita maknanya sekarang ini sebagai seorang yang dalam sistem demokrasi kita ada kuasa undi, ya. Jadi kita janganlah gunalah undi ini sebagai suatu amanah daripada Allah sehingga kita dapat mencari pemimpin yang sebaik-baiknya, insya-Allah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Tan Sri. Tak cukup masa sebenarnya bila saya bercakap dengan Tan Sri ini, tapi apapun bila kita bercakap berkaitan dengan rasuah, kesedaran itu perlu datang daripada semua kelompok masyarakat, terutamanya untuk kita pastikan bahawa negara kita aman, damai, stabil dan sebagainya, dan juga tidak dipandang hina oleh negara-negara luar disebabkan isu-isu yang mungkin melibatkan kes rasuah
dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Terima kasih sekali lagi Tan Sri. Saya akan ingat kata-kata Tan Sri. Mungkin ada bisikan-bisikan kuasa, tahta dan juga harta. Ini perkara yang harus kita elakkan. Terima kasih Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hassan, Penasihat Kehormat Pusat Islamisasi Ilmu di Sentris IIUM. Saya Ehsan Yahya. Sekian Agenda Awani. Assalamualaikum.